Kepada segelintir rakyat yang menipu ataupun memalsukan sijil vaksinasi mereka membahayakan diri sendiri dan juga mereka di sekelilingnya. Ya. Jadi saya nak kongsikan sedikit statistik. Ya. Di sini dijangkakan baru seminggu lepas ya diwawarkan bahawa 78.5% rakyat Malaysia 12 tahun ke atas telah pun menerimakan suntikan lengkap vaksin 2 dos. Dan hampir satu dari 4 rakyat Malaysia, 25% telah pun mendapat dos penggalak. Jadi betul kalau kita tengok nombor-nombor macam ni, patut kita nampak ada pemalsuan sijil vaksin. Sekarang ni rakyat dah rasa goyah. Bolehkah kita percaya betul ke dia divaksin ataupun tidak? Jadi sekarang kita bersama dengan Encik Muhammad Akram Dato' Abdul Aziz, iaitu seorang peguam yang berwibawa dan berkaliber bersama-sama kita. Assalamualaikum Encik Akram. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin Encik Akram boleh kongsikan berkaitan dengan isu yang kami kongsikan pada ketika ini. Kita ada perbincangan berkaitan dengan tipu sijil vaksin. Apakah yang boleh diberikan dengan persoalan yang kami bawakan? Apakah sebenarnya tindakan yang boleh diberikan dan hukuman yang sepatutnya boleh dibawakan kepada mereka ini, Encik Akram? Okey, bila kita berbincang tentang isu yang pemalsuan sebenarnya ni, kita kena tengok daripada segi fakta tu juga. Apa yang dikatakan sebagai pemalsuan tu? Sebab yang saya tengok daripada rujukan media pada baru-baru ni berkenaan kes yang dekat Terengganu tu, dia melibatkan sijil yang boleh diakses dekat MySejahtera kan. Okey. Jadi yang kita nak tahu sebenarnya adalah dari segi fakta tu, apakah sijil tu sendiri sebenarnya genuine, autentik, tapi diberikan maklumat yang tidak betul, ataupun dia memang satu sijil yang dibuat daripada luar. Maksudnya memang fake habis-habisan lah, yang tidak betul. Sebabnya dari segi fakta ni dia akan memberikan impak dari segi undang-undang apa yang kita akan pakai dalam membuat pencegahan dan juga sabitan lah untuk menghukum pihak-pihak yang bersalah dan pihak yang terlibat. So yang macam kes saya difahamkan baru-baru ni, pihak berkuasa dia buat pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Ini satu daripada undang-undang yang pakai lah. Tapi yang ni lebih kepada penipuan. Lebih kepada penipuan. Itulah akta yang harus digunakan. Dari penipu, itulah dia akta yang harus digunakan untuk mendakwa mereka yang bersalah lah ya, Encik Akram? Buat masa ni sebabnya kita bercerita tentang isu pemalsuan ni dia jatuh bawah isu jenayah. Jadi bila kita cerita isu jenayah ni, memang kanun kesiasaan tu kita panggil sebagai undang-undang yang mutlak lah untuk kes-kes begini. Sebab yang menjadi masalah adalah sijil vaksin ni, dia satu benda yang baru muncul selepas tahun 2020. Kita ada pandemik, kita ada COVID-19 semua. Makanya dibuatlah sijil ni supaya dapat mencegah daripada penularan COVID-19 kepada masyarakat Malaysia. So bila ada isu yang baru sebegini, undang-undang tu masih belum berkembang lagi untuk orang kata mengawal sedia benda-benda isu yang baru berlaku. Jadi buat masa ni pihak berkuasa pun terpaksa pakai undang-undang yang ada, yang macam saya katakan tadi, mereka ada buat pertuduhan untuk siasatan di bawah Seksyen 420 untuk penipuan. Mungkin kalau kes yang macam ni juga, kalau ada pemalsuan, kita boleh pakai di bawah kanun kesiasaan yang sama juga, Seksyen 465. Memang itu untuk pemalsuan. Cuma dia bergantung kepada fakta lah. Saya pun hanya boleh beri pandangan tu secara umum saja buat masa ni. Jadi apa hubungan antara di bawah Akta 420 jikalau disabit? Okey, dia maksudnya apa? Dia punya hukuman kan? Hukumannya. Untuk pesalah dan juga untuk doktor. Okey, kalau kata yang Seksyen 420 tu, kalau dia kena hukum, sebenarnya berat juga. Dia punya hukuman dia boleh dipenjarakan maksimum sampai 10 tahun. Lepas tu dia ada sebatan sekali. Dan penjara dan sebatan ni dia kena bagi dua, maksudnya dia kumpul lah. Dia bukan salah satu. Dan juga kalau kata pihak mahkamah nak bagi lagi kuat dia punya orang kata sebagai pengajaran tu, boleh juga diberikan denda. Cuma penjara dan sebatan tu sekali, denda ni optional. Itu adalah pasti ya. Jadi di sini apa yang kita nampak ya, macam Encik Akram ceritakan, masih tak pasti sebab ini sesuatu yang baru. Jadi apa yang kita dapat daripada pengisian kita, teknologi blockchain ni dia tak boleh digodam. Maknanya tidak boleh edit atau kita tak boleh delete atau kita nyahkan data tersebut ya. Jadi tiada godaman dari pihak luar. Sebenarnya ada dua kaedah saja. Satu, iaitu doktor sendiri tidak memberikan suntikan tapi scan QR code MySejahtera tu dan kita registerkan. Itu kaedah pertama. Dan kaedah kedua, pengkhianatan daripada admin
MySejahtera itu sendiri, aplikasi MySejahtera itu Okey. sendiri. Jadi soalan saya dekat sini, kalau bukan di bawah Kanun Kesihatan, tiada rang undang-undang untuk Akta 342 juga, iaitu untuk pindaan Akta Pencegahan penyakit berjangkit. Ya. Jadi kepada pendapat Encik Akram ya sekarang, apakah hukumannya setimpalnya di sini? Saya tahu dia sesuatu yang baru tapi dia melibatkan public interest di sini atau goyah ya keresahan rakyat di sini. Silakan Encik Akram. Okey, berkenaan dengan hukuman, mula-mula saya perlu beri sedikit klarifikasi lah, dia tak panjang berkenaan dengan isu COVID-19 dan sijil ni. Tadi NAS ada merujuk tentang akta COVID-19, lepas tu akta perlindungan dengan pencegahan penyakit berjangkit. Okey. Akta-akta ni dia lebih kepada mengawal selia ataupun memberikan undang-undang berkenaan dengan lebih kepada prosedur lah ataupun kuasa-kuasa badan-badan kerajaan untuk menjalankan mereka punya tanggungjawab dalam membendung COVID-19 ni daripada menular. Tapi bila kita bercerita tentang hukuman yang boleh dikenakan, akta-akta ni dia tak sediakan dia tak macam Kanun Kesihatan. Dia tak ada cerita penjara, sebat semua tak ada. Okey, jadi kat sini kita kena ada orang kata pindaan rang undang-undang lah di parlimen untuk kita nak pastikan mereka yang bersalah ni dibawa ke muka pengadilan. Ya Encik Akram? Betul. Pada saya buat masa ni undang-undang yang ada tu mungkin tak boleh digunakan orang kata secara menyeluruh untuk memendung isu terutamanya yang melibatkan kita panggil harapkan pagar makan padi ni lah. Betul. Yang jenis belakang tabir dia bagi sijil kepada pihak-pihak yang tak membuat vaksinasi semua. Dan saya rasa kalau ada mungkin kerajaan boleh berbincang ataupun menggubalkan satu undang-undang baru yang lebih spesifik untuk menangani kesalahan-kesalahan yang melibatkan isu pandemik ni. Mungkin bukan COVID-19 saja. Kita tak tahu masa depan mungkin ada penyakit-penyakit baru yang serupa. Jadi apabila kesalahan-kesalahan yang dibuat pihak-pihak tak bertanggungjawab ni dah boleh cover dah. Baik, sediakan payung sebelum undang-undang. Ya, baik. Terima kasih Encik Akram kerana sudi bersama kami atas pandangannya. Terima kasih banyak-banyak Encik Akram. Assalamualaikum dan selamat pagi daripada kami Malaysia hari ini. Ya, okey, itu sedikit perkembangan lah. Tapi sebelum kita berhenti berehat, mungkin kita ada 10 jalan yang bagus untuk kita sediakan ikut peraturan, tapi hanya memerlukan satu jalan je untuk kita ikut jalan belakang. Itu yang jangan jadi seorang itu. Okey, kita berhenti rehat seketika.